Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Wahidah binti Hamdan bersama dengan Dr. Nur Asniza binti Ishak dan Dr. Nuraida binti Yaakob. Saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Kesan Pembelajaran Jigsaw 2 terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran proses sains topik tenaga dalam kalangan murid tahun 5. Pengenalan. Pendidikan sains memberi peluang kepada murid-murid mempelajari dan memahami unsur-unsur sains bagi melahirkan warga negara Malaysia yang celik, sains dan inovatif. Aziz Nordin dan Almi Al-Wami, 2011. Sains merupakan satu bidang keilmuan hasil daripada kajian empirik untuk menerangkan kejadian alam semula jadi. Sebagai satu daripada disiplin ilmu yang dinamik, ilmu sains sentiasa bercambah dan berkembang dengan pesat sekali seiring dengan perkembangan era globalisasi. Aplikasi konsep dan prinsip sains dalam pelbagai aktiviti kehidupan telah banyak menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia dalam melahirkan murid-murid yang mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemahiran saintifik yang membolehkan mereka menghadapi cabaran hidup dan menguruskan alam dan sumber-sumbernya dengan baik. Kemahiran berfikir murid, terutama dalam konteks kemahiran berfikir aras tinggi kebat, merupakan perkara keperluan dan keutamaan dalam menentukan kejayaan transformasi pendidikan seperti yang digariskan dalam PPPM 2013-2025, BPK 2015. Terdapat pelbagai teknik pembelajaran komparatif seperti yang telah diketahui seperti Jigsaw 1 dan Jigsaw 2 adalah pembelajaran yang telah dipilih dalam pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Namun menurut Teato 2010 yang menyatakan perbezaan yang mendasari pembelajaran Jigsaw 1 dan Jigsaw 2 dari segi ketelitiannya, pembelajaran Jigsaw 2 memberi peluang kepada murid untuk menguasai keseluruhan konsep seperti menjadi pakar pada bahagian tertentu. Sains merupakan ilmu yang berkembang melalui penyelidikan dan kajian sepanjang masa dan dalam dunia yang tanpa sepadan seiring dengan pembelajaran abad ke-21 KPM 2017. Matlamat pendidikan sains di Malaysia menekankan ke arah melahirkan masyarakat berliterasi dan membudayakan sains dalam setiap dimensi kehidupan. Kamisa Osman 2007. Menurut Yem Kun Peng 2007, dalam kurikulum sains sekolah rendah KSSR, penekanan diberi kepada penguasaan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir, pemahaman kepada prinsip asas sains, pememukan sikap saintifik dan nilai murni serta pembelajaran menyusuri pengalaman yang relevan kepada kehidupan harian murid. Kemahiran saintifik iaitu KPS diberi tumpuan utama dalam kurikulum sains di samping isi kandungan sains Fazilah Razali dan Uthman Talib 2017. Bagi mencapai hasrat tersebut, semua pihak perlu saling menyokong serta memainkan peranan masing-masing. Penyataan masalah. KPM mendapati kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum sebelum ini yang kurang menekankan unsur kebat menyebabkan murid kurang kemampuan untuk mengaplikasi kemahiran itu semasa menjawab soalan Program for International Student Assessment PISA berkenaan. Antara keberhasilan daripada pelaksanaan transformasi pendidikan ialah KPM berhasrat untuk meletakkan negara dalam sekelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti Trades in International Mathematics and Science Study, TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Menurut Zabani 2012 dan Farah 2015 menyatakan bahawa faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia yang sangat lemah dalam PISA 2009 ialah format soalan yang berbentuk kebat. Bentuk soalan dalam ujian PISA bagi mata pelajaran sains ini lebih kepada penyelesaian masalah yang memerlukan kebat seperti menganalisis, menilai dan mensintesis bukan sekadar mengaplikasi. Kemerosotan pencapaian ini telah menjadi suatu kebimbangan kepada sektor pendidikan negara kerana permasalahan ini telah pun berada pada tahap yang kritikal walaupun terdapat banyak inisiatif yang dikenalkan oleh kerajaan untuk memajukan bidang sains. Dari aspek KPS pula dinyatakan bahawa murid tidak dapat menghubung-kait pembelajaran sains dengan pembelajaran seharian dan hanya segelintir yang dapat menyelesaikan masalah harian menggunakan hasil pembelajaran sains. Murid diajar untuk menghafal dan tidak memahami konsep KPS. Murid hanya belajar dengan
bersikap statik dengan apa yang tertulis di dalam buku dan tidak dapat melakukan pencambahan idea akibat kekurangan penguasaan terhadap konsep sains. Hal ini berlaku kerana pengajaran sains secara konvensional tidak menggalakkan proses eksplorasi saintifik yang melibatkan KPS. Dalam kaedah eksperimen sains, murid telah diberitahu tentang hasil eksperimen atau perkara yang dijangka berlaku oleh murid dengan mudah membuat jangkaan hasil eksperimen. Di samping itu, Tim 2007 mendapati murid kurang diberi kebebasan meneroka kefahaman mereka dengan cara tersendiri kerana kebanyakan aktiviti amali lebih kepada langkah-langkah yang telah disediakan untuk mengelakkan pembaziran masa, bahan, kerosakan dan kecederaan. Bahkan terdapat juga murid yang hanya menjadi pemerhati dan tidak terlibat langsung dalam aktiviti amali sains. Natijahnya, kebanyakan murid tidak dapat memahami konsep tenaga yang abstrak dan kompleks. Sedangkan dalam pemahaman konsep tenaga yang abstrak, seharusnya murid perlu menjalankan aktiviti hands-on sendiri bagi pemahaman konsep yang lebih jelas. Punca kegagalan ini disebabkan oleh fenomena yang kompleks dalam setengah isi pelajaran menyebabkan ia sukar difahami oleh murid. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian terbahagi kepada tiga, iaitu manfaat kepada KPM, manfaat kepada pembangunan profesionalisme dan manfaat pada matlamat PPPM 2013-2025. Yang pertama, sebagai kaedah menentukan kriteria guru sains yang sesuai dengan keperluan pendidikan semasa. Membantu guru sains KPM dalam menilai semula tugas dan peranan di sekolah. Untuk profesionalisme, meningkatkan latihan supaya guru sains mendapat pendedahan terkini tentang pembelajaran abad ke-21 asas kepada perancangan program pembangunan profesionalisme yang dikendali oleh KPM. Yang ketiga, untuk memenuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM menjadikan guru Malaysia bertaraf dunia menjelang 2025. Kajian literatur. Di antara kajian literatur ialah oleh Nur Hidayah Ibrahim 2017 dalam kajiannya yang bertujuan untuk menepasi tahap kesedaran kebat dalam kalangan murid aliran sains serta hubungan antara kedua-duanya. Kajian ini melibatkan 145 orang murid daripada sekolah di daerah Bentong Pahang. Instrumen yang digunakan bagi tujuan pengumpulan data ialah ujian dan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis data kajian ini menunjukkan tahap penguasaan kebat murid adalah baik. Selain itu, dapatan kajian turut menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi penguasaan kebat berdasarkan tahap pendidikan. Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Suzlipa Sanusi 2017. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan KPS dalam kalangan murid tahun 5. Kajian ini mengaplikasi kaedah eksperimen kuasai dengan reka bentuk satu kumpulan ujian pra, ujian pus. Sampel kajian terdiri daripada 64 orang murid tahun 5 yang menerima rawatan berbentuk modul. Data yang diperolehi menerusi kaedah kuantitatif dianalisis. Dapatan kajian mendapati terdapat kesan pembelajaran tersebut yang signifikan terhadap KPS dalam kalangan murid tahun 5. Metodologi kajian iaitu eksperimen kuasai, ujian ANOVA repeated measure, 60 orang murid di sebuah sekolah di PPD Barat Daya tahun 5 dan dua instrumen iaitu ujian kebat dalam topik tenaga 20 soalan objektif dan ujian KPSA Basic Assessment of Science Process Skill yang dibina oleh Padilla, Cronin dan Twist 1985. Dapatan kajian iaitu tidak terdapat perbezaan mean score bagi kebat di antara ujian pra, ujian pos dan ujian pos lanjutan dalam topik tenaga. Tidak terdapat perbezaan mean score bagi KPS di antara ujian pra, ujian pos dan ujian pos lanjutan. Kajian ini mendapati pembelajaran Jigsaw 2 dalam pembelajaran mampu memberi impak yang positif terhadap kebat topik tenaga dan KPS dalam kalangan murid sekolah rendah tahun 5. Akhirnya, rumusan hasil kajian ini menegaskan bahawa pendekatan pembelajaran Jigsaw 2 dapat meningkatkan kebat dan KPS di murid di samping menghasilkan murid yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran sains serta turut menguasai KPS yang berupaya meningkatkan tahap penguasaan murid dalam topik yang dipelajari. Murid yang berciri sedemikian rupa dijangka dapat menyumbang pembangunan negara ke arah transformasi nasional 2050. Sekian, terima kasih.